Seterusnya, hari ini Sophie, kita nak bercakap pasal program Halal on Track. Satu lagi usaha sama dan juga satu lagi program untuk memastikan agar pemahaman tentang pensijilan halal dan juga industri halal itu boleh diberikan penjelasan kepada masyarakat umum. Ya, insya-Allah. Dan bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan iaitu di sebelah saya Tuan Muhammad Syahril Abdul Samad, merupakan Ketua Seksyen Advokasi Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan bersama dengan kami. Seperti mana yang kita akan maklumkan dan juga war-warkan, akan berlangsungnya program Halal on Track pada 9 Oktober di Universiti Malaya. Tetapi sebelum itu, mungkin molek untuk kita bercakap berkenaan tentang pengurusan halal dan juga mungkin pensijilan halal. Malah industri halal itu sendiri. Jadi apa yang boleh dikabarkan atau dikongsikan berkenaan tentang industri halal dan juga pengurusannya? Okey, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ismail dan juga Sofia. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu. Jadi seperti mana yang dikatakan tadilah, pengurusan halal di Malaysia yang pastinya satu-satunya badan berotoriti yang mempersijikan pensijilan halal adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang mana kami sahajalah yang mengeluarkan sijil halal, berbanding kalau dengan negara lain mungkin ada banyak lagi badan-badan pensijilan. Tapi kalau di Malaysia, satu-satunya jaminan kepada produk ataupun apa-apa sahaja yang dipersijikan halal adalah logo halal ataupun sijil pengesahan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan alhamdulillah persijilan kita ini 9 tahun berturut-turut adalah ranking nombor 1 dunia untuk kita katakan bagaimana permintaan di luar dan juga di dalam ini sangat-sangat memberangsangkan dan juga bertepatanlah dengan apa yang kita bicarakan pada hari inilah, bagaimana kita nampak bagaimana banyak industri dan juga ni berminat dengan pensijilan halal, dan kami di Jabatan Kemajuan Islam sangat-sangat mengalu-alukan dan juga terus untuk membimbing mereka terutamanya dan memberi kefahaman dan serta maklumat yang tepat kepada semua agar mereka ini dapat menepati comply dengan apa yang kita dapatkan ataupun apa yang kita tawarkan, supaya apa yang dimohon dia dah bersedia, dan bila kita dah dimohon itu dia terdapatlah. Maknanya tidak memperpanjangkan masa dan sebagainya. Kadang-kadang isunya adalah kesediaan daripada pihak industri terutamanya. Sebab itulah kita bahas pada hari ini untuk mengadakan program yang akan diadakan dan julung-julung kali diadakan atas inspirasi dan juga idea daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita yang telah pun mengatakan berharap agar JAKIM dapat melaksanakan bengkel pensijilan kepada usahawan-usahawan. Jadi rentetan daripada itu dinamakan program ini sebagai Halal on Track yang akan kita laksanakan pada hari Isnin hari depan ini, 9 hari bulan 2023, bertempat di Dewan Tengku Chancellor Universiti Malaya jam 8 pagi sehingga 5.30 petang, yang mana kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan yang berminat dengan sijil halal, yang kedua yang mungkin pernah mohon tetapi gagal, ataupun mungkin nak tahu apa itu pensijilan halal. Kita sangat-sangat alu-alukan dan anda boleh datang secara percuma, maknanya tidak ada pembayaran apa, dan mendapat bimbingan terus daripada pihak kami Jabatan Kemajuan Islam yang akan berada bersama, dan insya-Allah kita juga dapat bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri lah yang akan merasmikan program tersebut. Insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baik, dan saya kira Halal on Track ini merupakan satu program yang cukup baiklah buat masyarakat, khususnya bila kita sendiri lihat sebab nak beli barang kan pastinya kita akan melihat okey ada logo halal dan sebagainya, dan ia mendapat lebih keyakinan kepada para pembeli. Dan ini juga satu rendahan yang cukup baik bagi usahawan untuk mendapatkan sijil halal, sebab kita selalu dengar suara-suara di luar sana kan, oh bukan mudah nak dapat sijil halal ni, banyak dapat halalan thayyibah, banyak requirement yang diperlukan. Okey, berbalik kepada persoalan kadang-kadang itulah perkataan-perkataan yang sering kita dengar, apa yang biasanya mahal, kemudian lambat, kemudian susah, macam itulah. Okey, tapi bila mana kehendak industri yang telah mendapat bimbingan dan kefahaman, kebanyakan mereka telah pun mendapat kelulusan halal kurang daripada tempoh 30 hari yang kita telah laksanakan. Jadi ini berbalik kepada kefahaman tadi itu. Sebab itulah program ini dilaksanakan. Yang pertama adalah kita nak menyampaikan maklumat yang tepat kepada semua usahawan-usahawan yang berminat. Yang kedua, kita nak memastikan mereka ini bersedia, dan juga yang paling penting kita nak meramaikan dan juga mempertingkatkan lagi permohonan halal, terutamanya di peringkat Bumiputera. Kerana setakat ini kebanyakannya 70% adalah non-Bumiputera yang memohon, dan yang selebihnya adalah Bumiputera. Mungkin stigma kami dah Islam, jadi apa perlu untuk sijil halal. Tapi sebenarnya dengan memiliki sijil halal, produk usahawan-usahawan kita ini boleh merentas dunia. Bila
mana logo halal kita ini dipandang tinggi ataupun memang value-nya sangat-sangat tinggi. Seperti tadilah orang kata macam susah nak dapat tu, balik saya rasa kepada standard yang kita ada itu, dan sangat-sangat kita menjaga dan tidak meninggalkan tuntutan syarak. Dan pastinya bila mana dah berjaya produk tersebut ada, kemungkinan hasil-hasil usahawan kita ini yang mana kita dapat lihat yang bermula kecil-kecilan sehingga hari ini produk mereka telah masuk ke pasaran Singapura, ada yang dah pergi ke Brunei dan akan pergi ke Middle East ataupun ke Saudi dan sebagainya. Itu kita katakan impak yang begitu besar bila mana ada persediaan halal. Namun begitu perlulah melalui proses persediaan dan juga kefahaman yang baik. Dan sebab itulah penganjuran halal on track ini bersama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sangat-sangat kita menggalakkan ke semua usahawan yang ada. Mungkin dia dah ada tetapi ataupun dia dah ada hasrat tapi belum bergerak lagi, sangat-sangat kita alu-alukan kerana program ini diadakan satu hari dan kita memang sangat-sangat menanti kesediaan kami dan dengan kaunter-kaunter yang kita sediakan dan juga taklimat-taklimat yang akan diadakan juga daripada pelbagai agensi, termasuklah agensi-agensi pembimbing yang sedia ada, dan juga yang paling best adalah taklimat pembiayaan lah daripada pihak perbankan. Rupanya kadang-kadang ada usahawan kita dia tak nampak, ada bantuan-bantuan yang disalurkan. Jadi sebab itulah dikumpulkan pelbagai agensi bila mana kehadiran tuan-tuan dan perempuan daripada mana-mana negeri sekalipun, terutama di Lembah Kelang ini sangat-sangat kita alu-alukan. Kehadiran anda bila mendapat taklimat ini, kita juga akan temukan anda dengan agensi-agensi lain yang akan membantu. Mungkin anda belum memiliki premis, ada agensi yang boleh memberi premis untuk disewa. Mungkin anda sudah ada premis tapi perlu kepada dana tambahan. Jadi mungkin ada geran-geran tambahan yang akan diberikan melalui perbankan-perbankan yang kita jemput pada hari tersebutlah. Jadi sebab itu program ini kita katakan kita sanggup turun hari ini untuk bersama dengan Selamat Pagi Malaysia untuk kita war-warkan supaya mereka, yang paling penting adalah mendapat maklumat yang tepat daripada kita. Jadi bila kadang-kadang hearsay-hearsay yang datang tadi tu, itu yang kita risaukanlah bila perkara tu dia sampai dan dia terus tak berminat, dia rasa macam betul lah susah, dimotivate. So bila hari ini kita kata datang pendaftaran percuma, digalak kau drop off lebih baik ataupun terus sampai ke Dewan Tengku Chancellor, grab turun saja, terus register, terus masuk dalam Dewan dan kita akan memberi bimbingan terus kepada anda satu hari di Universiti Malaya pada hari Isnin ini. Di sebalik hearsay ataupun cakap-cakap yang disebarkan berkenaan proses itu, walaupun ia dikatakan sebagai rigorous, tetapi di sebaliknya itu ada pematuhan standard yang perlu untuk dilaksanakan. Cuma apabila kita bercakap berkenaan manfaat dan juga kebaikannya, tadi Tuan ada bercerita tentang sudah banyak negara-negara di luar yang menerima dan mengiktiraf persijilan halal. Maka mungkin boleh dikongsikan juga kisah-kisah kejayaan apabila persijilan halal ini berjaya memberi impak dan juga kesan yang positif kepada perniagaan. Yang pertama dari segi pengurusan perniagaan lebih baik, dan yang kedua mungkin dari segi mencatat jumlah keuntungan yang lebih baik juga. Jadi apa mungkin kisah-kisah seperti itu juga akan dikongsikan dalam sesi coaching. Okey, baik. Soalan yang menarik bila mana apa yang telah kita nampak bila mana seseorang usahawan itu bermula daripada dia tidak ada persediaan halal. Bila mana dia dah mendapat maklumat yang tepat daripada kita, bimbingan kita, dia menyedari bahawa halal ini bukan kita nak kisahkan sangat tentang perkara yang haram seperti mana yang kita maklum adalah babi ataupun arak, itu sahaja. Tetapi persediaan kita lebih lagi juga menilai tentang daripada pembelian bahan mentahnya, penyediaannya, pembukusannya, transportationnya, maknanya pengangkutan untuk diagihkan, kesemuanya itu akan dinilai dan juga dilihat adakah ia menepati manual yang telah ditetapkan oleh Badan Persediaan kita. Jadi kita ada dua manual lah, ada BPSM atau manual prosedur persediaan halal Malaysia, dan juga kita ada MSMS, yang mana dua manual ini menjadi rujukan kepada semua industri. Jadi sebab itulah program kali ini kita menawarkan kepada semua kategori, sama ada dia daripada mikro, kecil, sederhana dan juga multinasional, untuk turun duduk bersama dan kita akan membimbing mereka secara terus supaya dia faham, ini rupanya persediaan, dan bila sesuai dengan kategori dia, sebenarnya yang kategori yang mikro ni dia tak adalah berat seperti benda multinasional. Jadi kita sesuaikan. Sebab itulah kejayaan-kejayaan yang kita dapat lihat seperti mana yang kita pernah kongsikan sebelum ini, bila mana seorang pengusaha kuih keria yang mana dia kecewa, mungkin dia pergi ke Melaka, dia beratur sejam lebih tak dapat kuih itu, jadi dia rasa kena buat sendiri ni. Dia buat. Bila dia buat dan dia dibimbing, begitu juga dibimbing dengan perbankan, dengan Maybank dan sebagainya, dan akhirnya dia mendapat dana dan berjaya membina satu empire keria yang
dah mencapai pasaran ke luar negara. Jadi walaupun start daripada zero, kita dapat lihat bila dia dapat persijilan, dia sangat-sangat terima kasih kerana persijilan ini membantu dia mengurus perniagaan dia dengan lebih baik. Bagaimana dia mengawal bahan mentah yang ada, bagaimana dia pastikan kebajikan pekerja-pekerja Muslim itu, waktu solatnya macam mana, tempat solatnya bagaimana. Bukan sekadar itu saja, tapi yang paling penting kehadiran pegawai untuk perauditan diwakili oleh pegawai syariah daripada pegawai syariah di JAKIM bersama juga dengan pegawai teknologi makanan. Jadi penilaian ini seimbang. Dia bukanlah penilaian satu pihak saja. Bermakna penilaian ini seimbang dengan kepakaran-kepakaran yang mana auditor-auditor yang kompeten untuk menilai tahap kebersihan, tahap penyediaan, tahap ketelusan. Mana kita dapat lihat betul ke bahan mentah ini diberi daripada syarikat yang bagaimana. Adakah produk yang sampai itu, bahan mentah sampai itu, packagingnya memang original packaging. Tanpa was-was. Tanpa was-was. Dan semakan itu sangat teliti dengan kaedah-kaedah yang tidak melambatkan. Sebab itulah sebelum ini, dan saya boleh nyatakan sejarah halal Malaysia kita ni, sejarah perkasaan halal Malaysia JAKIM ini sangat istimewa. Sebelum ini kita kita menyediakan ataupun proses perizinan itu 60 hari untuk mendapat kelulusan. Tetapi sekarang 30 hari, dan selepas ini seperti mana yang telah dimaklumkan, kita berusaha untuk dalam proses 23 hari tanpa NCR ataupun tanpa ketidakakurat. Jadi sebab itulah kesediaan sangat-sangat penting kepada usahawan kita. Sebab itu kita sangat-sangat galakkan untuk mereka datang halal on track bersama kami di Dewan Tunku Chen Universiti Malaya 9 hari bulan jam 8 pagi sehingga 5.30 petang. Kehadiran boleh masuk percuma, makanan semua disediakan insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran itu bukan saja nak makan, tapi sebenarnya nak mendapat bimbingan terus daripada rakan-rakan petugas-petugas kami, pegawai kami yang sedia ada, insya-Allah. Okey, baik. Okey. Terima kasih Tuan Syahril kerana bersama dengan kami. Sekali lagi pada tarikhnya 9 Oktober bermula 8 pagi sehingga 5.30 petang. Okey, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dijangka jam 10 pagi, insya-Allah. Insya-Allah. Sama-sama kita berkongsikan maklumat dan juga ilmu berkenaan pengurusan halal yang baik bersama dengan masyarakat dan juga usahawan serta bakal usahawan. Terima kasih Tuan Syahril dari pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey.